Harga dapat pulang cuy, soalnya sampai kasih saya bener kamu. Saya lupa. Cik, pendapat saya gimana?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha macam Pak Faisal, Mak Yusof membimbing Islam Jawab Mikan Daerah Kinta Utara, Ustazah Halilah Minti Hamidun membimbing Islam Jawab Mikan Daerah Kinta Utara, Ustazah Mardiana binti Kamil Jurulatih Utama Daerah Padani daripada Sekolah Kebangsaan Jati selaku penceramah kita pada petang yang berbahagia ini, dan seterusnya para asatizah daerah Kinta Utara yang saya kasih sekalian. Baik, yang pertamanya saya manjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah rahmat dan perkenannya, maka kita dipertemukan pada petang ini bagi menjayakan agenda kita yang seterusnya sebelum tuan-tuan dan perempuan bercuti sekolah, iaitu pada petang ini kita adakan satu bengkel Google Classroom khusus untuk guru pendidikan Islam sekolah rendah daerah Kinta Utara, secara khususnya, dan juga kita menjemput mana-mana guru yang ingin menyertai juga boleh bersiaran bersama-sama kita pada petang ini dengan melihat ataupun dengan menggunakan link YouTube yang telah kita edarkan pada sebelah pagi tadi. Jadi insyaAllah lah, selain daripada tuan-tuan yang bersama kita dalam Google Meet ini, yang turut bersama-sama kita juga ialah di kalangan guru pendidikan Islam ataupun di kalangan guru-guru lain yang mungkin ingin menyertai, yang boleh bersama-sama dalam link YouTube yang telah disediakan. Baik, bagi memberkati majlis kita lagi pada petang ini, marilah sama-sama kita mulakannya dengan bacaan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya anta ya azizul jalil, ya Allah, kami memohon agar bengkel kami pada petang ini dianugerahkan dengan hidayah dan taufik agar urusan harian kami berjalan dengan lancar, beroleh kejayaan dan juga keberkatan. Allahumma ya Allah ya Hakim ya Azim, ya Allah, kami dipertanggungjawabkan dengan amanah yang berat, maka anugerahkanlah kepada kami keupayaan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Jadikanlah bengkel kami pada petang ini sentiasa mendapat petunjuk ke jalan yang diridai oleh-Mu ya Allah. Serta hindarkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat buruk yang boleh merosakkan keharmonian dan juga perpaduan. Allahumma ya Allah ya Alim wa ya Khabir.
Jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jadikanlah kami ya Allah daripada melanggar perintah. Kurniakanlah pikirannya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, kesihatan yang berpanjangan, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia maupun juga di akhirat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jamana hadza jamanan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan-tuan dan puan tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada petang ini kita akan cuba melaksanakan bengkel secara hands on ya. Jadi saya mohon untuk tuan-tuan telah bersedia dengan laptop masing-masing. Mungkin sebahagiannya menggunakan handphone dan sebahagian satu lagi laptop untuk kegunaan hands on dan sebagainya lah. Ikut kemampuan atau ikutlah kesesuaian tuan-tuan sendiri. Yang mana petang ni kita akan minta salah seorang daripada jurulatih utama daerah kita Puan Madina binti Kamil yang akan bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi sebelum saya menjemput beliau, izinkan untuk saya membacakan sedikit biodata Ustazah Madina. Ustazah Madina merupakan guru penolong agama di Sekolah Kebangsaan Jati, dan beliau juga merupakan jurulatih utama PADNI, program adat dan nilai daerah Kedah Utara bagi tahun 2020, dan beliau juga merupakan seorang penceramah bagi Google, Certified Educator bagi tahun 2020. Jadi banyaklah perkara yang berkaitan dengan Google ini yang beliau boleh kongsikan kepada kita pada petang ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, saya mengambil langkah untuk kita adakan bengkel ini kerana ada beberapa perkara. Yang pertamanya, kita sendiri pun tidak dapat boleh memastikan bagaimana perjalanan PDPC pada tahun akan datang. Maka sekiranya keadaan seperti ini berterusan, maka saya yakin dan percaya para asatizah di daerah Kedah Utara kita telah pun bersedia ke arah tersebut. Dan salah satu caranya adalah untuk kita mantapkan lagi penggunaan Google Classroom di semua sekolah di daerah Kedah Utara. Yang saya mendapat maklumat, tidak semua sekolah yang menggunakan Google Classroom sepanjang PDPR yang berlangsung pada tahun ini. Mungkin dalam sebahagiannya baru 30% atau 40%. Jadi ada sekolah yang masih lagi mengambil pendekatan menggunakan WhatsApp sepenuhnya, ataupun menggunakan kaedah penghantaran bahan. Jadi kita mengambil langkah yang lebih proaktif lah untuk kita bersedia dengan Google Classroom ini. Mungkin dengan sedikit pengetahuan ini, tuan-tuan pada tahun-tahun akan datang lebih bersedia sekiranya kita terpaksa untuk melakukan ataupun sekiranya kita diminta untuk melaksanakan PDPR, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah sebagaimana yang telah kita laksanakan pada penghujung tahun ini. Baik, untuk tuan-tuan sekalian, Google Classroom ini bukanlah perkara yang baru sebenarnya. Jika tuan-tuan teliti daripada sejarah, dia telah bermula sejak 2014. Cuma ia lebih officially ataupun secara rasminya dia dilaksanakan pada tahun 2017 apabila Google membuka dia darjah untuk membenarkan mana-mana pengguna Google secara peribadi untuk menyertai kelas tanpa syarat, dengan syarat mereka mempunyai G Suite untuk pendidikan. Dan kita tahu bahawa Google Classroom ini merupakan alat baru yang terdapat dalam Google Apps untuk pendidikan yang membantu guru untuk membuat dan menguruskan tugasan dengan pantas. Dan di samping itu juga Google Classroom ini menyediakan maklum balas yang berkesan
dan memudahkan komunikasi dengan kelas mereka. Okay. Dan penggunaan Google Classroom ini iaitu bila penggunaan Google Classroom ini membantu pelajar dalam menguruskan tugasan mereka dalam Google Drive, melengkap dan menghantarkan tugasan dan berkomunikasi terus dengan guru dan rakan sekelas mereka. Ada beberapa faedah di antara penggunaan Google Classroom ini. Antaranya ialah membuat dan mengumpul tugasan. Yang keduanya, dia boleh meningkatkan komunikasi kelas dan seterusnya kelas akan jadi lebih terurus lah. Jadi sebab itu kita sangat mengharapkan agar bengkel pada hari ini akan dapat berjalan dengan lancar dan tuan-tuan dapat mengikuti perkara ini daripada awal sehinggalah ke akhirnya. Dan insyaAllah di akhir nanti kita akan berikan link untuk tuan-tuan mendaftar SPL KPM. Jika saya lihat daripada portal SPL KPM, dia masih lagi buka sehingga penghujung Disember tahun 2020 ini. Jadi tanpa buang masa lagi, saya dengan ini menjemput Al-Fadilah Ustazah Madinah Kamil, Guru Penolong Agama Sarawak Bangsa Jati, merangkap jurulatih utama pada ni daerah Kintau Utara untuk sama-sama dengan kita dalam sesi bengkel Google Classroom. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Ustaz Dashriman, yang bersama dengan saya pada petang ini, Ustaz Faisal, Ustazah Halilah dan juga Ustaz Nazrun tim teknikal untuk pada petang ini. Baik, pada hari ini saya diminta untuk berkongsi ataupun share berkenaan dengan Google Classroom lah ya. Okey. Okey, saya paparkan slide. Start slide. Okey, Ustaz Ustazah ataupun guru-guru yang menonton pada petang ini, boleh nampak ke slide yang saya share? Okey, kalau nampak boleh respon sikit dekat apa? Nampak. Nampak Diana. Boleh tak? Boleh. Alhamdulillah, Okay. nampak. Baik. Google Classroom ya. Pertama sekali saya perkenalkan diri saya. Nama saya Ustazah Madinah binti Kamil, boleh panggil saya Diana. Okey, untuk Google Classroom ini ya. Okey, hari ini saya penerangan ini tidaklah orang kata yang susah-susah ke apa ke. Kita buat yang basic dan mudah di-apply lah ya. Di-apply dalam kita punya PTPC ataupun tentang kita punya pengurusan. Okey ya. Baik. Okay. Kita tengok kandungan bengkel. Pertama kita akan login ID MOE. Okay. ID telah diberikan kepada semua guru dan murid dan juga pegawai PPD lah. Jadi ID ini kalau G di depan adalah untuk guru dan kalau bermula dengan M untuk murid. Okay. Kemudian pengenalan Google Classroom. Yang ketiganya kita akan tengok bagaimana untuk membina kelas ataupun join kelas dalam Google Classroom. Yang keempat, kita akan tengok fungsi classwork. Yang ini sebenarnya dia punya yang utama kalau dalam Google Classroom tu. Kita nak bagi soalan ke ataupun kita nak bagi nota ke kepada murid, okey, di fungsi classroom ini. Okey, baik tujuan ya. Baik, yang pertama kita nak bina kelas antara murid dan guru. Okey, dalam Google Classroom kita ada teacher, kita ada student. Itu konsep dia. Okey, tak kisahlah kalau teacher sesama guru pun dia akan ada siapa yang jadi teacher, siapa yang akan jadi murid kat situ Okey, kemudian kita untuk pengurusan bahan PDPC yang lebih sistematik, okey, sebab kita kumpul di Google Classroom itu. Bagaimana nanti saya akan tunjuk Kemudian boleh menjadi pusat bahan lah, okey, bahan-bahan kita sepanjang tempoh
PDPR ini kita ada buat sharing dengan murid melalui Maya ataupun secara online. Okey, kita banyak menggunakan Quizizz ke Kahoot, live worksheet. Okey, semua tu sebenarnya kita boleh kumpulkan, okey, untuk dijadikan sebagai evidence lah kita. Okey. Kemudian yang keempat, evidence pencapaian murid. Jadi tak adalah kuis kita apa yang buat tu sekali tu saja, kemudian tak ada simpanan untuk kita. So yang kelima adalah untuk manfaatkan ID tu lah. Jadi ID diberi, ID MOE ini dia G Suite, jadi dia unlimited storage. Kalau orang kata dia tak ada limit. Kalau kita buat Google Form melalui ID ini pun, kita boleh jana CJ sampai ke 1,500 berbanding kalau kita guna Gmail biasa, boleh 100 sehari. Itu di antara kebaikan dia lah. Okay. Ini adalah link. Okay. Link untuk kita masuk melalui portal Delima ini. Okay. Okay, ini link dia http /moe-dl.edu.my. Okay, boleh masuk melalui link ini ataupun kadang-kadang tak ingat dia punya URL ni, type je portal Delima dekat Google search tu, nanti dia ada tulis atas sekali kan Google site KPM macam tu. Okay, boleh klik juga. Okay, baik. Okay, saya teruskan hands on lah ya. Okay, bagaimana cikgu nak login? Tadi saya kata copy URL ini. Okay. Okay, kemudian cikgu akan terus dapat bagaimana di paparan cikgu tengok sekarang ya. Okay, so kita tekan log masuk. Okay. Bagi pengguna laptop, okay, di laptop kita ni pelbagai email ya. Ada email sekolah, email Gmail, kalau dulu ada email Yes. So kalau yang dah pernah login dia akan keluar di sini lah, macam saya dah ada di sini. Bagi yang belum pernah login apa-apa boleh pilih use another account. Okay, macam saya dah ada saya pilih saja. Okay, baik. Okay, ini adalah paparan menu utama untuk portal Delima ini ya. Okay. Baik, tengok ada murid, guru, sekolah. Murid untuk murid. Paparan tak keluar lah. ID bermula dengan G adalah untuk guru dan admin akan pegang untuk akaun sekolah. Okey ya. So kita sekarang nak fokus kepada guru. Kita klik guru. Paparan tiada. Okey. Bila kita klik guru lagi sekali dia minta verification. Okey, kita klik lagi sekali kita punya ID tadi ya. Okey, so dia akan keluarlah paparan menu guru. Okay, kalau cikgu pernah explore, Gaza, paparan kurang jelas, kecil. banyak yang kita boleh gunakan aplikasi-aplikasi yang biasa cikgu gunakan, banyak berada di sini sebenarnya. Kalau yang kita explore, dia macam dapat ID, dia just untuk buka satu-satu benda saja, dia tak dapat tengok lah benda-benda ni kan. Sebenarnya dia banyak sangat program ataupun aplikasi yang disediakan lah. Cikgu boleh tengok di sini ya. Okey, Google Classroom akan berada di activity. Okey, contoh saya nak tengok aplikasi apa ada kan. Okey, saya nak tunjuk kat cikgu je lah. Okey, yang selama ni cikgu guna Kahoot, Quizizz, yang selalulah yang kita nampak sangat popular digunakan, sebenarnya berada juga di sini. Okey. Okey, sekarang ni kita tak tengok yang ni lah. Okey, sikit lagi bagaimana kita nak apply, kita boleh tengok selepas ini. Okey, tadi menu guru tadi ya, saya patah balik. So, sekarang ni saya akan pergi kepada Google Classroom lah di bawah activity. Kita klik activity. Okey, di sini ada pilihan Google Classroom, Microsoft Teams, latihan atas talian EduWeb TV Community Guru. So, kita akan klik kepada Google Classroom. Okey, bagi yang pertama kali ataupun yang tak pernah login, okey. Hari ini klik untuk mula. Baik cikgu bila kita klik untuk mula, kita kena perhatikan di tepi ini, adakah dia masuk ke akaun kita yang betul. Kadang-kadang dia pergi kepada akaun Gmail kita, kita tengok betul-betul supaya kita tak tersalah masuk akaun. Okey. Dia akan keluar macam ni. Okey. Baik.
bila cikgu tengok macam ni, okey, ini ada kelas yang telah di-create oleh teacher. Okey, ini adalah kelas yang telah di-create oleh teacher. Jadi, cikgu akan nampak paparan ni ada kelas lah. Bagi yang tak pernah bina kelas, okey, dia akan kosong lah. Ya? Dia akan kosong. Okey, jadi untuk pertama kalinya, kalau guru-guru baru nak cuba buat classroom, okey, saya nak ajar cikgu bagaimana untuk kita create dulu kelas. Okey ya. So nampak button tambah tepi ni cikgu. Okay, cikgu klik saja tambah. Baik, di sini ada join class, kita ada create class. Dua fungsi yang berbeza. Baik, untuk join kelas ni adalah cikgu join kelas orang lain. Bermaksud cikgu akan menjadi murid. Okey, macam guru kelas ataupun guru mata pelajaran, dia create kelas, kemudian murid yang akan join tu dia akan klik join kelas. Okey, tapi kita sekarang as a teacher kita nak create kelas. Kita tengok kita create kelas. Okey, di sini dia akan keluar paparan create class, class name. Cikgu namakan kelas cikgu tu. Andai katalah PDPC ini untuk murid kelas cikgu lah, contoh 5 Uranus. Kan? Cikgu boleh create class name ini mengikut kesesuaian cikgu lah. Okey, macam saya nak letak hari ini iaitu bengkel Google Classroom Minta Utara. Okey, saya nak letak nama ini. Untuk section nak isi boleh, tak nak isi pun boleh. Subjek pun boleh, nak isi pun boleh. Ini pilihan saja. Room pun sama. Okey, janji class name mesti cikgu isikan. Kemudian cikgu klik saja create. Okey. Cikgu klik create, dia akan akan ada satu kelas lah yang telah dibina oleh cikgu. Okey, dia terus bawa cikgu kepada kelas yang telah di-create tadi, iaitu bengkel GC Kinta Utara 2020. Saya yang create. Jadi saya lah as a teacher. Baik, kelas code mana nak dapat? Okey, kelas code adalah di sini ya. Cikgu klik di sini. Okey. Kalau ustaz ataupun ustazah yang join pada hari ini ada hands on bersama dengan saya, ada laptop di sebelah, okey. Cikgu ataupun ustaz-ustazah boleh klik di sini tadi. Okey. Mula tadi kan. Ini. Okey, join class. Nampak tak kelas sini? Ini kalau nak jadi murid tadi ya. So masukkan okey. Okey, ini adalah kelas kod RQQXTEX. Okey. Kelas kod. Saya try ini. Try paste. Saya try masuk di ruangan chat dalam alright. Baik, okey. Baik, kalau di depan ini dia ada select theme. Ini untuk buat tema lah. Boleh pilih kat sini ataupun nak upload foto yang inilah. Maksud dia background dia belakang, cikgu boleh pilih di sini saja. Tak ada masalah yang ini ya. Okey, baik, seterusnya saya akan tunjukkan function yang ada di dalam Google Classroom ini ya. Baik, kita ada classwork, kita ada tutor, kita ada script. Baik, script adalah untuk kita announce something to your class. Apa-apa saja announce. Okey, apa-apa saja announce, cikgu boleh tulis di sini. Tak silap saya bulan berapa itu sebelum kita cuti PKP itu kita ada khusus apa itu tahun 5 KSR classroom kan. Okey, jadi pengumuman diberi kat sini. Contoh semua okey. Contohlah semua guru diminta join Google Meet. Okey, Google Meet ini contoh. Okey. Okey. Semua siapa yang dapat? Semua yang akan berada di tutor ni akan dapat. Okey, yang macam ni dah ada yang masuk kan. So yang jadi
saja cikgu nak post, okey? Boleh post. Baik. Kita ada account Facebook berapa kan? Kita punya status. So ini samalah. Dia punya seterusnya ada pun classwork. Classwork saya terangkan sekali lagi. Saya tengok people dulu. Okey, bagaimana cikgu nak add? Okey, kalau kita betul pada kita nak guru agama atau bahasa Arab ni sebagai teacher juga. Maksud dia as a teacher. Semua panitia, ketua panitia nak jadi teacher. Jadi invite dekat sini. Maksudnya semua punya guru seperti masuk kat sini. So akan jadi bersama dengan teacher. Okay. Baik, untuk student, student ada dua cara. Tadi cara yang pertama kita suruh dia join kelas. Cara yang kedua, guru kelas atau mata pelajaran boleh minta dia orang punya ID, ID pada kelas ataupun admin. Invite siap-siap kat sini. Bubuhlah 20 orang. So, invitekan dia. Jadi tak adalah susah kan? Tak adalah nak cari satu-satu ataupun nak dia orang join kelas dia macam susah ke kan? Cikgu invite dia siap-siap. Grades, paparan grades hanya akan dapat ditengok oleh teacher saja. Okay? Untuk guru tak dapat, untuk murid tak dapat tengok grade ni sebab grade ni pemakahan ataupun murid hantar atau tak hantar tu akan tunjuk. Ya? Baik, saya pada kelas. Baik, macam yang utama lah dekat sini ya. Yang utama dekat dalam baik, itu klik save. Kita nampak assignment material reuse post dengan topik. Baik. Okey, saya nak mulakan dengan yang mana dulu? Okey, yang penting, yang utama dulu apabila kita nak buat kerangka dia. Okey, kita tengok kita klik topik. Topik ni dia macam topik tajuk-tajuk utama. Apa yang kita nak dalam kita punya Google Classroom? Okey, contoh macam yang pertama kita nak kata nota. Okey. Itu. Dia satu bahagian. Okey. Yang kedua, kita nak create lagi topik. Iaitu kita nak letak apa? Kita ada bidang dalam pendidikan Islam. Contohnya kita ada ibadah. Kita ada assignment tak dah. Okey, topik lagi ya. Ada create lagi topik, lagi satu sebagai contoh kira. So dia lebih terurus. Tidak. Okey, baik. Okey, baca dah semua kan? Sekarang ni itu adalah fungsi topik. Yang kedua, kita tengok balik fungsi create. Adalah apa dia? Material dulu kita tengok reuse post tak ada apa. Kita ulang balik post yang sama. Kita guna post yang sama, kita post balik semula, okey? Ini material. Material apa-apa sahaja bahan kita nak bagi murid kita. Okey. Contohnya kita nak suruh tajuk apa kita nak buat kat sini. Tajuk ibadah contoh. Ibadah tayamum lah. Contoh kita ambil Description kita sebenarnya nak bagi murid apa? Nota ataupun bahan untuk tengok ataupun nak bagi murid tengok YouTube ke apa? Description ni kita tulis arahan. Okey? Sila tonton video di bawah. Okey, ini contoh. Okey, baik. Di add ini, okey, ada function Google Drive, link, file, YouTube. Okey, sekarang kita nak suruh tonton kan? Kita apa yang kita tulis arahan, tonton. Apa dia yang dia nak tonton mestilah video kan? So bahan tu mesti sesuai lah yang kita nak add tu. So kita pilih YouTube lah kat sini. Contoh kita pilih YouTube.
Okey, tadi kita kata topik dia tayamum kan? Okey, kita pilih YouTube, kita search. Okey. Okey, kat sini banyak tentang tayamum. Yang mana satu nak suruh nak ambil je. Okey, kita nak pilih yang ini. Contohlah, video PNP tayamum. Okey, tak pun kita nak ambil yang ni lah. Kata-kata sikit. Okey, add. Okey, kita dah bubuh video YouTube. Okey, sini sebab apa tahu? Ni bukan latihan ya. Ini hanya notes ataupun tonton date. So, kita tak adalah due date ke apa kat sini ya. Okey, so kat sini topik. Okey, cikgu tengok topik kat sini lah yang saya kata kenapa kita perlu create topik dulu. Sebab kat sini nanti nota ibadah ini nak masuk di mana. Contoh bab ibadah ini. So, mestilah masuk di sini kan. Kita pun tekan topik, pilih ibadah dan post. Okey, bila post kita tengok di bawah ibadah. Ada tak tadi? Okey, dah ada. Okey. So bila murid tekan, dia akan nampak lah. Okey. Itu maksud saya. Okey, ini satu contoh. Di bawah classwork tadi. Kita tekan balik classwork tadi. Okey, create. Tadi kita tengok material. Kita ambil YouTube kan. Sekarang kita tengok line pula. Material. Okey, kita ada Google Drive, kita ada link, kita ada file, kita ada YouTube. Contohlah kita nak try dengan murid kita roda impian. Okey, roda impian. Aplikasi luar, okey, kita boleh ambil link dia, kita benamkan dalam ni. Okey, contoh kalau macam roda impian kita biasa ambil wheels of name kan. Kita type dekat Google search WHEEL. Okey, ni dah jumpa. Wheel of name. Okey, kita klik. Okey, Ustaz Sazah nampak Kita pilih yang pertama ni. Ni free je ni. Okey, sajalah. Ni saya nak tunjuk contoh. Kalau aplikasi luar kita nak masukkan ke dalam Google Classroom ni macam mana. Okey. Sekarang ni okey, tadi saya try buat ni tadi. Okey, kita masukkan nama-nama. Okey, baik. Kita try masukkan nama-nama lah. Ahmad. Okey. Ahmad lagi. Okey. Rizal, Ayu. Lagi Aminah. Okey, nama murid kita lah. Okey. Okey, contohlah. Okey, so ini adalah aplikasi luar kan. Kita nak try, okey, nak try masukkan ke dalam Google Classroom macam mana. So cikgu nampak button share ni. Okey, apa-apa saja aplikasi kita cari button share. Okey, kita nak ambil link dia tu So shareable link, continue. Okey, they should be only able to spin the wheel. Okey, kita ambil continue. Baik, cikgu nampak Ini adalah copy link. Link untuk kita punya roda impian tadi. Kita copy dan kita close. Okay, kita pergi balik kepada classroom kita tadi tu. Okay. Ni Ni tadi. Kita nak pilih apa? Kita nak pilih Google Drive ke, link ke, file ke, YouTube. Sebab tadi link, so kita pilih link kat sini. Okay, so kita pastekan dia. Pastekan dia, kita add link. Okay. Tajuknya kat sini. Contoh kita nak bubuh apa? Roda impian. Roda impian saja. Okay. Baik. Topik ni tak payah buat topik lah sebab dia tak termasuk bawah mana. Ini saja seronok untuk murid kita saja kan. Okay, post. Okay, apa akan keluar? Dia akan keluar macam ni. Jadi klik. Murid akan tekan wheels of name ni. Okay, kita tengok bermaksud. Okay, apa-apa saja yang kita buat, okay, kita boleh masuk terus dalam ni. So murid akan tekan. Ni biasa kalau kita buat dalam kelas seronok lah kan. Siapa nak jawab soalan. So keluar nama. Okay, boleh cikgu? Okay, so ini salah satu contoh kalau kita nak masukkan aplikasi luar. Okay, banyak cikgu. Kalau kita tengok, baik.
Jadi material jelas cikgu, kalau bahan cikgu ada di Google Drive, cikgu pilih Google Drive. Okey, kalau bahan cikgu ada di laptop, nak bagi nota saja pada murid, pilih file. Contoh, kat mana, berada di mana, browse kan dia. Okey, browse kan dia, kita tengok BBM. Okey, contohlah. Okey, saya nak masukkan ni adalah nota adab. Oh, tadi saya tak create satu lagi adab tadi yang bab adab. Okey, sila baca nota di bawah. Sila baca nota di bawah. Okey. So, topik saya tak ada create di bawah topik adab tadi Okey, saya masuk bawah nota. Okey, kita post. Okey. Okey, di bawah nota kita check ada tak nota adab, ada. Okey, so murid akan tekan. Cikgu tengok So, murid akan terimalah apa yang kita buat. Okey, itu adalah fungsi material tadi. Okey, material ni dia simple je Dia lebih kepada nak masukkan bahan-bahan dari Google Drive, bahan yang kita dah siap. Sesuai lah untuk murid kita file YouTube. YouTube kalau bahan-bahan untuk rujukan murid, cuma nak masuk boleh guna material. Okey. Baik, kita tengok fungsi lain. Baik, kita tengok fungsi assignment. Okey, bagi guru-guru yang biasa menggunakan ERPH, guna Google Classroom, saya rasa ini paparan utama dan kebiasaan dan menjadi makanan lah kot pada guru-guru yang menggunakan ERPH, Google Classroom. Okey, inilah hari-hari yang diorang akan tengok. Jadi itu saya kata bila cikgu hanya buat ERPH, okey, cikgu akan tahu fungsi ini sajalah. Sebenarnya banyak lagi kan yang boleh kita guna. Okey. So sekarang kalau kita tengok assignment, nama pun assignment, nampak tak? Kat tepi ni dia dah berbeza berbanding dengan material tadi. Kalau material dia lebih kepada notes, orang kata untuk tontonan. Kalau ini dia dah start ada points, ada start due date. Ini bermaksud akan adalah elemen-elemen pemakahan, record murid hantar tak hantar. Okey. Pertama sekali kita boleh nak hantar murid kita untuk subjek pendidikan Islam ataupun bahasa Arab. Kalau boleh, kita tak payahlah cari latihan yang susah-susah sampai murid kena type Jawi ataupun Arab dalam ni kan. Kalau boleh kita buat untuk Google Classroom ni, bagi aktiviti yang mudah kepada murid-murid kan. Okey, contoh saya nak ambil satu contoh. Jawi kan, Jawi topik Jawi. Okey, arahan dia saya nak suruh murid rumikan, petikkan di bawah. Okey, bahan kita ni sebenarnya berada di mana? Okey, contoh bahan kita dalam laptop. Okey, kita kena tahu dulu bahan kita ni berada di mana baru senang kita nak ambil. So bahan berada di laptop, add, okey, file, sebab bahan ada dekat laptop ni. Okey, browse. Okey. Jadi kita tengok desktop, bahan, okey, bengkel, sekejap Okey, rumikan petikan di bawah. Saya tunjuk contoh Okey. Tak masuk tak? Okey, sekejap Okey, sekarang kita tengok dulu. Okey, points kita bagi 10. Sekejap. Contoh 10 markah. Due date. Due date cikgu boleh letak cikgu nak bagi berapa hari pada murid, sama juga dengan hari. Okey, itu saja.
Okey, sekejap rumikan. Tak masuk pula ni ya. Links Google Drive. Sekejap. Contoh sekejap saya ambil bahan lain jap. Add Google Drive. Okey, saya masuk kat sini apa ni tadi. Okey, saya insertkan bahan tadi. Why already this oh dah already attached. Okey, saya assign terus. Okey, Jawi. Oh, ada dua tadi saya sebenarnya dah masuk lah tadi Okey, tak apa, kita tengok. Saya klik Okey, dia keluar macam ni. Okey, kejap. Saya buat lagi sekali, nak tunjuk lagi sekali lah. Sebab Jawi. The drive. My drive. Okey, cikgu tengok apabila dah upload dia akan keluar macam ni tadi dia tak keluar tu yang saya ingat tak upload lagi. Okey, apabila saya dah add dia akan keluar macam ni. Okey, dia akan ada arahan tepi ni, student can view file. Okey, kalau kita tak set up apa-apa di sini, murid kita akan send, murid akan dapat paparan saja. Kiranya murid tak akan boleh berbuat apa-apa dengan template kita ni. Okey, jadi kita perlu tekan student can edit file ni pun kita jangan pilih yang ini sebab nanti satu template kita ni ramai murid akan edit file yang satu ni. So kita pilih make a copy for each student. Okay. Okay, cikgu nampak bila make a copy for each student, murid-murid kita semua akan dapat setiap seorang selai yang kita punya template ni. Okay. So kita nak bagi markah tadi 10. Okay, due date kita nak bagi lamalah sikit Kadang-kadang dia orang tak ada internet ke apa ke, okay. So masa kita buat macam tu. Okay, no topik. Topik kita letak di bawah Jawi. Okay Okay, rumikan. Okay, rumikan. Baik, saya hantar Cikgu tengok bagaimana paparan yang murid dapat. Okey, baik. Kita tengok di bawah Jawi ni Okey, ni So, kita tengok. So, rumikan, petikkan di bawah. Okey, kita punya petikkan Jawi kan dalam ni. Okey. So murid akan tulis di mana? Di bawah. Don't type lah. Don't type. Baju kebaya. Contoh. Dia automatic save sebab kita uploadkan dia, kita ambil dia sebagai Google Docs kan. Apa-apa bahan kalau kita nak automatic save, kita upload dia dulu dalam Google Drive. Okey boleh cikgu? Okey, baik. Baik. Selesai tadi dekat assignment yang kita hantar latihan macam tu lah. Okay. Macam sama juga macam ERPH kita kan. Minggu 30 apa dia. So kita just hantar kerja kita macam tu. Okay, kita tengok dulu function apa lagi ada kat sini. Contohlah kita nak buat tajuk peta minda. Ni kalau lah murid-murid cikgu orang kata dia punya advance sikit lah, advance sikit sebab kita nak applykan drawing sikit dalam ni. Okay, saya sebenarnya nak tunjuk function je. Okay, kalau cikgu nak guna ke tak guna ke terpulang sebab ini ada berapa banyak pilihan kan. Okay, dalam ni pun kita boleh drawings. Contoh, kita tekan button create kat sini. Kita ada Google Docs, slide, sheet, drawings, form. So kita sekarang kita try nak guna drawing sebab kita nak suruh murid buat peta minda kan. Okay, kita ambil drawings. Okay.
apa pun guru yang kena create dulu benda ni, okay? Untitled drawing, kita boleh letakkan tajuk lah. Okay, peta minda, contoh. Kan? Okay, peta minda ni tentang apa? Cikgu nak suruh diorang buat tentang apa? Cikgu boleh buat dululah text box ke kat sini. Contoh, nak suruh diorang buat apa? Syarat tentang puasa ke, tak kisahlah. Syarat wajib puasa, contoh. Syarat wajib puasa. Kita banyak topik kan, boleh kita macam-macam kita boleh buat dekat apa? Topik pendidikan Islam, Jawi, Bahasa Arab, banyak sangat ya. So, tulisan ni murid boleh buat sendiri ikut kreativiti diorang lah. So, ini saya tunjukkan saja. So, kalau nak besarkan macam mana. So, kalau kita nak buat shape ke apa dia, nak buat bentuk apa kat tengah-tengah tu. Contoh ini. Okey, jadilah. So, ada berapa syarat puasa, syarat wajib puasa. Kita boleh buat kerangka ni pada murid ataupun kita just buat tajuk murid yang akan buatkan kerangka ini. Terpulang pada cikgu, okey. Macam mana cikgu nak bagi kerja pada murid kan. Ini saya tunjuk contoh, jaranglah kita gunakan drawings ni sebab dia macam advance sikit. Tapi kalau nak minggu-minggu last ni boleh je kalau nak suruh murid bagi diorang explore kan. Bagi masa cuti sekolah, suruh diorang buat apa, peta minda cantik ke. Okay, so diorang dah ada benda ni kan. Okay, so kat sini tak payah nak ganggu apa-apa dah. Okay, kiranya dah settle kat sini, pergi balik kelas work tepi ni. Okay, sila buat peta minda. Contoh ayat kita, buat peta minda. Ataupun kalau cikgu dah buat kerangka macam tu tadi, sila lengkapkan peta minda di bawah. Contoh. Okay, so ini lagi sekali, kita tengok function kat sini, student can view file. Kita bagi lagi sekali, make a copy for each student. Murid akan dapat setiap satu drawing. Kalau tak nanti, kalau cikgu tak ubah di sini, semua murid akan conteng ataupun draw di satu muka surat yang sama. Okay, so marks kita boleh letak 10. Markah ke, tak kisah. Due date kita letak. Kalau cikgu tak letak due date, nanti murid hantar lambat ke apa ke, tak ada record di grades. Okay, so ini diletak di bawah tajuk peta minda tadi, di bawah tajuk ibadah. Okay, assign. Okay, yang penting dalam Google Classroom kena faham fungsi dekat classwork ni. Okay, sekejap tadi kita buat di bawah tajuk ibadah, peta minda. Kita check balik. Okay, cikgu tengok sekarang ni kita ada 6 orang, 6 student kat sini. Okay, apabila diorang menghantar tugasan diorang, sistem akan ada turn in di sini. Kalau diorang tak hantar, masih 6 orang yang belum hantar lagi. So murid akan view assignment. Nampak missing. Masih orang kata tak ada siapa lagi yang hantar. Ni kalau hantar, so dekat turn in ni adalah. Okay, lepas, contoh kalau diorang dah hantar kan, macam ni diorang dah hantar. Kita sebagai guru, kita klik. Okay, kita tengok cantik diorang buat. Kita pun bagilah kat sini, kita bagi markah kat diorang. Kita bagi diorang 10. Tapi kita komen lah kat sini, tanya dan bagus. Sini contoh ERPH. Macam mana ERPH kita, kita punya pentadbir terima. Pentadbir kita bagi komen di sini, disemak dan disahkan. Kemudian ini private comment hanya orang tu saja boleh tengok, bukan semua murid dapat tengok. Okay, kita post. Okay, dia postkan private comment. Dan apabila telah menghantar kerja murid, okay, kita dah semak kerja murid, kita return lah balik ni. Biru ni kita tekan return. So kita return, murid akan terima balik dia orang punya hasil kerja. Boleh So ini saya tunjuk contoh-contoh lah apa yang cikgu boleh apply. Baik. Okay, tadi kita dah tengok assignment. Okay, kita dah tengok material, topik. Kita try tengok quiz assignment. Quiz assignment.
Okay. Quiz assignment, dia terus bagi kat sini blank quiz Google Form. Bermaksud, sama fungsi macam Google Form. Okay, sekarang ni sebelum kita nak buat Google Form ini, kita buat tajuk dulu. Contohnya kita nak buat tajuk kata pinjaman bahasa bahasa Arab. Okay, jawab semua soalan. Jawab semua soalan. Okay, baik. Jawab semua soalan. Okay, kat sini cikgu tekan blank quiz ni. Okay, dia terus bawa kepada Google Form. Okay, bila keluar macam ni, okay, cikgu yang pertama sekali, kita lengkapkan dulu blank quiz ni punya tajuk. Okay, tajuk dia kata pinjaman tadi ya. Kata pinjaman bahasa Arab. Okey, sila jawab semua soalan. Sila jawab semua soalan. Okey, baik. IDMOE ni nanti kalau murid hantar kerja, okey, kalau boleh kita biasakan diri kita apabila menghantar Google Form bermula dengan nama dulu . Soalan pertama kita tanya nama. Okey, baik. Kita klik di sini. Di sini ada pilihan. Soalan kita nak buat multiple choice ke? Short answer ke, paragraph ke, ada pilihan semua di sini. So kalau kita nak tanya nama, biasanya kita pilih short answer. Cikgu klik short answer. Okey, soalan pertama nama. Okey, cukuplah. Okey, tandakan require ni supaya apabila murid tak isi nama, dia tak boleh move kepada next question. Okey. Soalan kedua, cikgu boleh copy sini pun boleh ataupun nak pilih tambah ni. Ini adalah fungsi untuk add question. Okey. So, yang kedua kita nak tanya diorang kelas. Contoh, soalan kita nak hantar banyak kelas. Okey, melalui satu borang. Kita nak suruh diorang klik je diorang kelas mana. So, kita pilih apa? Cikgu boleh pilih checkbox, drop downs, apa-apa pun boleh. So, kalau kita ambil checkbox, kita pilih checkbox. Pilihan pertama adalah contoh yang kelas kita ajar lah 5 Uranus. Sebab ni ulang haji je kan. 5 Marikh. So kita tambah lagi. Kita ajar 3 kelas contoh. 5 Zuhal. Okay. So 3 saja. Ni diorang isilah. Diorang punya kelas mana. Okay. Require. Tak isi. Nanti tak boleh move kepada soalan seterusnya. Okey, baik. Seterusnya, bila dah tanya nama, dah tanya kelas, barulah soalan. Okey, yang manakah kata pinjaman bahasa Arab? Okey. Solat X. Cikgu boleh buat pilihan jawapan kat sini dan juga sign text. Okey, kita ada 4 pilihan jawapan. Jadi sebagai guru, kita kena letak answer key kita. Klik answer key, mana jawapan dia. So kita tanda siap-siap, itu jawapan kita. Points. Dan okey, sekejap ya. Okay, points kita nak bagi berapa? Contoh 2 markah. Dan okay ya. So required jugalah nanti dia tak jawab pula soalan. Okay. So kita buat try satu contoh je lah soalan. Okay, baik. Ini contoh Google Form punya soalan lah ya. Baik. Tajuk dia pun kita buat di sini, kata pinjaman bahasa Arab Okey. Sekarang ni kalau kita nak bagi form kita ni cantik ke apa ke, kita pilih yang customize theme ni lah. Okey. Kita klik yang macam gambar watercolor ni. Okey, kita nak pilih header dia lah tak adalah nampak macam suram je. So, kita nak nampak dia menarik, kita pilih lah. So, apa-apa saja gambar yang dah dia sediakan. Header sendiri pun boleh Ini yang dah siap ada.
Team color, nak pilih warna apa? Okey, dia tukarlah team color tepi ni. Okey, background ke, okey, tulisan ke kalau nak tukar. Ini yang kata sampingan je lah, tak ada apa-apa. Okey. Okey, kalau bahagian ni dah okey, tak ada apa. Kalau kita nak tengok bagaimana kita punya bentuk soalan tu, kita tengok dekat preview ni macam gambar mata ni. Okey, ini adalah kita punya contoh borang kita tadi tu. Okey, ni preview. Okey, so dah siap semua bahagian sini. Baik, kalau dia punya URL ni, boleh juga kita bagi URL je pada murid tanpa menggunakan Google Classroom. Kita klik send ni. Kat mana nak ambil URL kita buat ni? Ambil kat sini. Yang gambar pin ni kan. So kita shorten kan dulu. So link ni lah yang kita boleh bagi student kalau tanpa Google Classroom kan. Okay, sekarang ni sebab kita guna Google Classroom, kita patah balik kepada kita punya assignment ni tadi, quiz assignment tadi. Okay, semua dah settle, kita buat tadi markah. Kita buat tadi markah 2 je sebab satu soalan je kan. So due date dia kita bagi sampai 25. Okay. Topik tadi kata pinjaman di bawah tajuk Jawi, contoh. Okey, dah siap semua, kita assign pada murid kita. Okey, kat sini ada fungsi all student kan. All student kita akan terimalah. Sign. Okey. Bila dah assign, kita tengok di bawah Jawi, kata pinjaman bahasa Arab tadi, kita klik. Okey, ni paparan murid dia akan dapat macam mana. Okey, tengok. Keluarlah borang kita. Okey, sama juga macam cikgu pernah buat Google Form. Tapi ni data ni semua akan masuk di sini. Bila nanti, nampak cikgu so ini evidence cikgu lah nanti. Itu maksud saya. Okey. Baik, bila tengok di grades, nampak tak? Apabila kita dah create soalan assignment, dia dah mulalah ada di sini punya data. Okey? Kalau melebihi due date, dia akan tulis late. Kalau tak hantar, missing. Kalau selepas pada due date lah. Okey. Baik. Seterusnya, assignment, quiz assignment, question. Question ni kalau pilihan dia bagi kat sini short answer atau multiple choice. Okey. Cikgu boleh buat soalan-soalan simple, okey. Untuk ditanyakan dalam Google Classroom inilah. Okey. Contohnya bina ayat apa? Ayat perintah. Ada ke? Ayat tanya, okey. Ayat tanya. Okey. Bina ayat tanya ni dia punya instruction, control 3. Okey. Question dia adalah ayat tanya. Ayat tanya, bina ayat tanya. Okey. Yang ini short answer. Okey. Ataupun cikgu boleh add juga bahan dalam ni. Nak create pun boleh. Okey, andai katalah kat sini kita nak buat ayat tanya, bina ayat tanya, kita create. Kita nak bagi diorang docs. Kiranya diorang tulis dalam ni. Okey. Okey, cikgu tengok Sila bina 5 ayat tanya. Contoh. Tapi kalau diorang nak type Jawi, diorang boleh copy and paste terus ke sini pun boleh. Okey. Okey lah. So, bila dah dia buat terima, okey, contoh kita buat kalau dia punya 2, 3, 4, 5. Okay, nak senang cikgu masukkan soalan, cikgu screenshot ke dalam bentuk gambar, dah suruh diorang buat. Macam saya bagi contoh tadi tu kan, yang gambar tadi mungkin diorang tulis di bawah. Rumikan ayat ke macam mana ke So, cikgu tengok kat sini. Okey, ini seorang-seorang akan terima benda ni. Okey, sebab kita hantar pada all student tadi Okey, ini pun sama juga. Nak bagi markah pun sama, kita boleh letak 10 markah.
Due date boleh letak juga. Okay, time. Okay, student can reply to each other. Student can edit answer. Okay. Tanda. Okay, as. Ini kita memang orang akan dapat seorang satu. Okay. Okay ya. So, tadi dekat Jawi. Okay, kata pinjaman. Okay ya. So, kita dah tengok dah tadi semua fungsi dekat classwork. Sama Ini yang dia orang akan view nanti. Dia orang akan terima seorang-seorang benda ni. Okay. So, dekat create ni tadi semua kita dah tengok. Reuse post kalau kita nak gunakan post yang sama balik. Contoh select post. Yang mana tadi post mana kita nak guna post ni. Reuse balik. Itu je function untuk reuse, tak ada apa. Okay. Baik. Cumanya kat sini kena buat baliklah due date dia apa. Kemudian kita assign balik. Itu saja fungsi reuse. Jadi untuk Google Classroom, sebenarnya apa-apa saja yang cikgu nak buat, okay, cikgu kena faham fungsi kat sini. Nak tanya soalan dekat mana, nak bagi nota dekat mana, okay, nak buat topik dekat mana, kat sini je cikgu kena fahamkan. Yang lain-lain tu tak ada apa sangat, okay. Contoh, kalau cikgu biasa buat Quizzy. Kat mana cikgu nak bagi murid sebenarnya? Okay, Quizzy. Sebab saya tengok ramai guru ambil link Quizzy orang lain tahu. Ambil orang lain punya evidence, laporan, reports murid tak dapat kat kita. Okay, setiap apa-apa yang cikgu nak ambil di bahan Quizzy ke apa, cikgu perlu sign up dulu account. Tak kisahlah account Quizzy ke. Okay, contohlah yang ni sebab saya dah sign up kan. Okay, kita ambil Quizzy. Quiz. Kita tak nak yang dah sign up punya, kita try, kita tengok Contoh apa-apa saja Okay, dia akan tulis macam ni kan. Okay, ini bermaksud cikgu klik je link ni. Okay. Apabila Kahoot ke ataupun live worksheet ke. Okay, kat sini sebab saya dah sign up jadi dia keluar terus lah kita punya. Kalau cikgu belum sign up, cikgu sign up dulu kan apa-apa benda ni. Cikgu search je. Apa dia bahan yang cikgu nak cari kat sini. Contoh. Okay, contoh apa yang kita nak search. Okay, dia macam ni apa. Internet dah start ni dah ya. Okay. Apa bahan yang kita nak cari? Contoh kita nak cari tentang puasa. Puasa. Tengok Okay, dia akan keluar banyak tau. Okay, dia akan keluar banyak bab puasa. Okay, macam mana kita nak tengok yang sesuai ke tak? Okay, kita tekan yang ini dia akan tunjuk di sini Okay, so kita tengok soalan ni. Okay, macam sesuai je nak bagi kat murid ni. Okay, apa perlu kita buat? Ni soalan orang ni. Kita klik dulu. Okay, pertama sekali kita nak save pun boleh. Copy and edit pun boleh. Okay, kita tengok copy and edit. Apa akan jadi? Dia akan duplicate quiz ini dan automatik dia akan masuk kat kita punya quiz. Okay? Okay, kat mana cikgu nak edit ni? Okay, kalau nak edit tentang tajuk, contoh nak bagi dia nampak cantik sikit. Puasa 5 Uranus. Dan nampak macam kita yang buat soalan ni, kan? So, okay, kat sini ada apa-apa nak ubah tak? Kalau tak ada apa nak ubah, semua okay, done. Sekarang kita nak ambil link dia tu. So, start live quiz, kalau kita bermain quiz dengan murid live. Sekarang ni dia orang berada di rumah. Kita nak assign homework pada dia orang. Kita assign homework. Okay, deadline kita tengok bila nak bagi. Okay, kalau ada semua dah okay, continue. Okay. Kemudian, ni tengok tak? Share a link ni. Copy link. So, kita nak masuk copy link ni tadi kat mana? Kita create, kita
Boleh bubuh dekat assignment boleh, dekat material pun boleh. Okey, contoh. Okey, kalau title Quizzy. Okey. Link ya, kita pilih link. Add link. Yang ni topik ke apa? Okey, kalaulah kita nak jadikan ini ujian ke apa ke, kita tak payah ambil material, kita ambil dia dekat assignment lah sebab dia ada due date semua kan. Okey, quiz puasa. Okey, kita bagi arahan jawab, klik link berikut. Okey. So, pastekan link ni. Link Quizzy tadi ya. Add link. So, sama juga markah nak bagi 100, due date. Okey. Di bawah tajuk tadi ibadah lah ya. Kita sign. Okey, kita tengok bawah tajuk ibadah keluar macam mana? Quiz puasa. Cikgu nampak dia akan keluar macam ni. Link yang kita bagi tadi. So lepas ni kalau cikgu buat Quizzy ke apa ke, link yang orang lain buat, cikgu boleh guna tapi report cikgu tak dapat kat cikgu. Sayanglah sedangkan simple je cara kita nak jadikan dia quiz kita. Buat macam tadi ya. Sign up dulu. Kemudian cikgu boleh terus jawab. Macam ni lah murid terus jawab bubuh nama diorang dan terus start. Mudah je kan? Sama juga live worksheet ke, word wall ke, kalau cikgu nak guna Padlet ke, semua sama. Okey, contohlah saya bagi cikgu satu link Padlet. Sekejap link Padlet. Cikgu boleh nampak tak dekat apa, dekat sekejap saya copy gg.gg/Padlet KIU. Padlet KIU. Cuba cikgu try. Sekejap Okey, sekejap saya pastekan di ruangan komen ni. Dekat dekat Google Meet ya. Saya ada bagi gg.gg/Padlet KIU. Cikgu try klik. Okey, supaya dapat paparan macam saya ni. gg.gg/Padlet KIU. Okey. Contohlah kan, cikgu create Padlet ke. Okey, ini orang kata sebagai parking lot untuk murid-murid. Okey. Murid-murid akan masuk komen ke apa-apa saja, okey, dekat sini. Klik saja, double klik dekat pen ni. Contoh. Bengkel Google Classroom. Okey, kita utara kan. Okey, kemudian cikgu nak bubuh apa gambar cikgu ke? Okey. Nak snap gambar cikgu, tekan kamera ni gambar sekarang. Contoh macam saya sekarang kan. Lau. Saja nak tunjuk cikgu contoh satu Oh, guna OBS nya. Dah ada orang komen dah kat situ. Contoh, nak masukkan gambar, kalau gambar dekat handphone, upload saja. Contoh kat sini, saya nak upload gambar. Okey. Dah ada, dia automatik. Okey. Ini adalah contoh-contoh apa dia? Parking lot untuk murid, bagikan respon lah. Cikgu boleh tulis nama cikgu, sekolah mana, okey, yang join bengkel pada hari ni. Okey, dekat sini lah. Okey, saya nak tengok respon cikgu-cikgu. Okey, cikgu boleh tulis nama sekolah, dan apa-apalah cikgu punya kata-kata ke, try tulis kat sini gg.gg/Padlet KIU. Okey. Cikgu boleh try tulis kat sini. Okey, sementara tu ada soalan ke? Okey.
Tak ada ya. Okey ya. Sekejap saya tengok. Okey, yang mana tadi Padlet boleh teruskan tulis ya. Okey, ada yang dah jawab ni, Amal Kawakib daripada SK Simpang Pulai. Okey, cuba tulis yang lain-lain Saya nak tengok. Okey, cikgu tengok link Padlet ni saya copy. Saya nak masukkan ke dalam Google Classroom saya. Kat mana cikgu? Okey, saya masuk dekat create. Saya ambil material sebab bukan nak suruh orang jawab soalan ke apa kan, just parking lot saja. Okey. Parking. Okey. Ataupun apa ya? Respon, apa panggil respon dalam bahasa Melayu apa ke? Apa maklum balas ke? Maklum balas So, saya pastekan link tadi, link Padlet tu tadi. Gigi pun boleh, dua-dua boleh. Ini link sebenar dia, tadi saya dah shorten kan dia. So, sama juga. Pun dia akan keluar juga kat sini. So, saya kata dia punya link boleh je masuk dalam ni. Apa-apa cikgu guna, try masuk kat sini, dia akan keluar. Okay. Okay ya. So, untuk Google Classroom, okay. Sekejap Okay, dia apa internet dah mula-mula slow sikit Dah petang-petang ni. Okey, saya tunjuklah satu contoh bagaimana kita manage Google Classroom ini. Okey, bagi yang hari tu contoh. Contoh pentaksiran PBD. Okey. PBD kita buat melalui Google Classroom macam mana? Nampak tak? Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, semua guru akan masuk dalam ni. Record dia, masuk dia. Dia punya nampak lebih sistematik lah. Sebab dia ada topik atas ni semua kan. Okey, kalau kita boleh buat juga macam kita punya file sendiri ya. Apa-apa maklumat tentang kita boleh masuk sini. Okey, contohlah saya tunjukkan bagaimana kita tengok smart tak smart ERPH aplikasi ERPH ni. Baik. Classwork. Okey, macam ni contoh dia. ERPH semua berada di atas. Okey. Yang bawah ni semua maklumat-maklumat sama macam buku pengurusan. Siapa yang guna buku pengurusan ataupun file, takwim ke apa ke, semua ada dalam ni. Kita transfer saja dalam ni. Contoh, maklumat yang ada maklumat kandungan, falsafah, pendidikan, surat berkeliling. Ni maksud saya, kita boleh manage kita punya Google Classroom sendiri. So ini sekolah punya, macam kita punya sendiri pun maklumat peribadi, takut hilang ke apa kan. Contoh cikgu punya apa Hermes ke, cikgu punya borang, apa cikgu biasa tulis 3P, apa PB, PPP tu, okey. So simpan kat dalam ni semua. Okey, result-result apa cikgu ke, result murid ke apa ke, boleh masuk dalam ni. Okey, saya rasa untuk Google Classroom pada hari ini, saya dah cover semualah semua topik untuk sebab dia D5 ni, portal D5 dia banyak banyak benda. Sekarang ni kita nak tumpu pada Google Classroom saja. Jadi saya ambil pada tajuk Google Classroom sajalah. Kalau untuk aplikasi lain memang banyak yang menarik lah. Contoh gamification learning, kita nak belajar buat apa dalam tu. Contoh untuk create quiz yang untuk puzzle ke apa ke. So banyaklah lagi boleh explore dalam tu. So saya rasa cukup takat ni untuk Google Classroom. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada PPD Unit Pendidikan Islam PPD Kintab Utara kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk
menyampaikan sharing pada petang ini. Okey, terima kasih juga kepada guru-guru, ustaz-ustazah yang join sebab tengah hari ini waktu yang susah sebenarnya kita nak belajar-belajar online ke apa, mengantuk kan. Tapi yang join pada hari ini, tahniah ya. Kiranya anda korban waktu tidur lah ya. Terima kasih juga kepada Ustaz Faisal, Ustaz Dashriman, Ustazah Halilah dan juga Ustaz Nazrun yang ada dengan saya pada petang ini. Baik, segala kekurangan saya mohon ampun dan maaf ya. Itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.